Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu nama Juwairiyah adalah Barrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikannya dengan Juwairiyah. Baginda tidak suka jika dikatakan baginda keluar dari rumah Barrah. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Sa'id bin Musayyab bin Hazn daripada bapanya bahawa bapa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, siapakah namamu? Dia menjawab, Hazan, sedih atau susah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, namamu sekarang adalah Sahal, yakni mudah. Dia menjawab, aku tidak akan mengganti nama yang diberikan oleh bapaku. Ibnu Musayyab mengatakan, sejak saat itu kesusahan seperti tidak mahu berpisah daripada kami. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan nama Asyah, yakni orang Asyah, orang yang bermaksiat, dan bersabda, namamu sekarang adalah Jamilah, yakni cantik. Masih dalam riwayat Muslim bahawa puteri Umar ada yang bernama Asyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantinya menjadi Jamilah. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad hasan daripada Usamah bin Akhdari, seorang sahabat radhiyallahu anhu, bahawa ada seorang yang bernama Ashram, termasuk salah seorang anggota kumpulan yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa namamu? Dia menjawab, Asram, yakni pedang patah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang namamu Zurrah, yakni sejenis tumbuhan berbau harum. Kami riwayatkan Zur'ah, yakni sejenis tumbuhan berbau harum. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i dan yang lain-lain daripada Abu Shuraih Hani Al-Harithi, seorang sahabat radhiyallahu anhu, bahawa suatu ketika dia diutus bersama beberapa orang oleh kaumnya. Mereka menggelarnya Abul Hakam, yakni pemberi keputusan. Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya kepadanya, sesungguhnya hanya Allah lah pemberi keputusan dan hanya kepadanya kembali segala keputusan. Mengapa engkau gelar Abul Hakam? Dia menjawab, sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih pendapat tentang sesuatu, mereka datang kepadaku dan aku putuskan, sehingga kedua pihak yang saling berselisih reda dalam menerimanya. Rasulullah SAW bersabda, betapa indahnya hal tersebut. Apakah engkau memiliki anak? Dia menjawab, aku memiliki Shuraih, Muslim dan Abdullah. Baginda bertanya lagi, siapa yang terbesar di antara mereka? Dia menjawab, Shuraih. Baginda SAW bersabda, sekarang engkau adalah Abu Shuraih. Abu Dawud mengatakan Nabi SAW mengganti nama Al-Aziz, yakni orang yang bermaksiat. Aziz yang maha mulia adalah linggis. Syaitan Al-Hakam. Ada orang namanya syaitan. La haula wala quwwata. Al-Hakam memberi keputusan. Buraq burung gagak. Hubab orang yang cinta buta. Gelaran Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinan kaum munafik. Syihab bintang jatuh menjadi Hashim, orang yang memasak bubur untuk disedekahkan. Harb perang menjadi Sim damai. Muntajid orang yang berbaring menjadi Munba'ith orang yang cekatan. Kawasan Akhirah tandus menjadi kawasan Khudrah hijau. Khadirah hijau. Wilayah Ad-Dalalah kesesatan menjadi wilayah Al-Huda petunjuk. Kabilah Az-Zinah perhiasan menjadi kabilah Ar-Rishdah yang mendapat petunjuk. Dan Bani Al-Mughwiyah yang menyesatkan menjadi Bani Rishdah yang mendapat petunjuk. Abu Daud menyatakan, saya sengaja tidak paparkan sanadnya agar lebih ringkas. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anjuran untuk merubah nama kepada yang lebih baik. Ada hadis yang dibaca tadi, ada banyak contoh. Ada orang namanya Hazan. Hazan ini diartikan mukanya yang garam, atau yang kaku, yang kasar. Maka Nabi ubah jadi Sahlun, yang mudah. Maka dalam hal ini perbuatan Nabi merubah nama menjadi satu hukum kepada kita. Bila orang namanya tak baik,
maka diubah kepada yang baik. Apa sebabnya? Khawatir nama yang tak baik itu berkesan kepada sikap dan akhlak orang itu. Kalau nama tak baik itu menyentuh kepada satu keadaan, maka khawatir keadaannya orang itu akan sentiasa berada dalam keadaan yang tak baik juga. Sifat tidak baik itu boleh terjadi kepada perangai atau boleh terjadi kepada masa. Sehingga sentiasa berada dalam keadaan yang tidak baik sebab tak mau merubah namanya kepada nama yang lebih baik. Seperti orang yang namanya Hazan tadi diubah oleh Nabi Sahal, dia tak mau. Akhirnya katanya sentiasa dia dalam keadaan hidup susah. Bukan dia seorang dia dengan keluarganya sekali. Paham dong? Kemudian ada orang namanya Asiyah, diganti namanya dengan Jamilah. Asiyah bermaksiat, namanya tak elok. Khawatir dengan nama Asiyah, maka orang itu akan sentiasa bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka diubah dengan namanya dengan nama Jamilah. Satu orang namanya Asram. Asram ini pedang tumpul. Diubah dengan nama Zur'ah. Yani, kalau dinamakan pedang mungkin terlihat macam pedang itu akan digunakan untuk khawatir melukai orang. Nama Zur'ah, nama kepada tumbuh-tumbuhan atau bunga-bunga yang wangi dan harum. Ada orang diberi nama oleh Nabi namanya Raihan atau Raihana, wangi-wangian. Faham dong? Jadi merubah nama daripada yang tidak baik kepada yang baik. Kalau nama itu sudah baik, tak perlulah untuk merubah kepada nama yang lainnya. Hanya kadang-kadang sebahagian orang melihat nama itu terlalu berat bila diberi nama kepada seseorang. Khawatir orang itu akan jadi sombong dengan nama itu. Seperti orang namanya tadi Abul Hakam. Kata Nabi SAW, kenapa kau diberi nama Abul Hakam? Hakam itu yang memberi keputusan. Yang berhak memberi keputusan itu hanya Allah Ta'ala. Jadi kenapa kamu beri nama Abul Hakam? Ya, segala-galanya mesti merujuk kepada kamu. Karena Rasulullah, mereka kalau ada masalah merujuk kepada saya. Maka Nabi SAW menanyakan, siapa nama anak kamu? Bukan fulan. Yang paling besar namanya siapa? Namanya Syuraih. Oke, kalau begitu kamu Abu Syuraih. Bukan nama Abul Hakam. Jadi di sini diambil kunyah, orang itu diambil daripada anak sulungnya. Fulan, baginda Rasulullah ada anak Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Tapi Nabi dipanggil dengan Abul Qasim. Walaupun beliau adalah Abu Ibrahim juga, walaupun Abu Abdullah juga, tapi dipanggil Abul Qasim merujuk kepada anak yang pertama. Kadang-kadang dibilang Abu Fatimah, karena syuhrahnya putri Nabi Sayyidah Fatimah. Nisbah ini kepada ayah diperbolehkan, khususnya kepada anak sulung lah. Nah, ada sahabat bernama Barrah, perempuan, diubah namanya oleh Nabi SAW dengan nama Zainab. Disebabkan oleh karena Barrah ini orang yang berbakti. Katanya ketika faqila tuzakki nafsaha, perempuan itu namanya Barrah, tengok nama aku Barrah. Sudah sombong dengan dengan nama itu, seakan-akan dia adalah seorang yang baik dan berbakti, sementara dalam kedudukan seorang itu, dia seorang yang baik atau tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan. Fala tuzakku anfusakum, yakni kamu jangan melebih-lebihkan diri kamu sendiri, yakni menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Oleh karena perempuan tadi itu yang namanya Barrah, dia ada rasa sombong dengan namanya, maka diubah oleh Nabi dengan nama Zainab semata-mata untuk tidak tergelincir kepada golongan orang yang hanya mengangkat dirinya dengan namanya. Di sini seperti nama juga semalam kita ada orang namanya Barakah, dilarang dengan nama Barakah. Apa sebab? Disebabkan oleh karena mana dia tahu dikatakan Barakah atau tidak? Kecuali kalau orang itu mengharap, dia bukan nak menunjuk-nunjuk,
Seperti namanya Abdullah bin Mubarak, anaknya seorang ahli hadis Abdullah, ayah namanya Mubarak. Diberi nama Mubarak disebabkan oleh karena mengharapkan berkat, bukan bangga dirinya sebagai orang pembawa berkat. Itu perbedaannya. Jadi orang memberi nama, sekarang anak baginda Rasulullah SAW namanya Abdullah, digelari dengan At-Tayyib, digelari dengan At-Tahir, ya kan? Itu lebih kepada makna tafa'ul, yakni mengharapkan makna yang baik pada nama yang baik. Faham tuh? Orang namanya Ali. Ali adalah orang yang tinggi. Tapi kalau dia tengok aku Ali, aku lebih tinggi daripada orang. Dia sombong seperti itu, namanya tak elok diberi nama kepada dia disebabkan dia sombong dengan nama tersebut. Sama dengan Barrah tadi yang dia sombong dengan namanya Barrah. Berbeda dengan kalau orang diberi nama dengan nama yang baik, namun dia tidak sombong dengan nama itu, lebih kepada tabarrukan atau tafa'ulan, mengharapkan keberkatan pada nama yang baik untuk menjadi baik, bukan sombong dengan nama yang baik sehingga menisbahkan kepada dirinya apa yang ada pada nama itu. Contohnya orang namanya Tahir. Namanya Tahir. Tahir artinya orang yang suci. Tengok, saya suci. Ini sombong dengan namanya. Atau orang namanya Ahmad atau Muhammad. Tengok, saya terpuji. Beza dengan namanya Muhammad. Apa sebabnya? Ya, ini namanya berkat namanya Rasulullah. Dia tak mengangkat dirinya. Atau Nabi diberi nama Muhammad supaya banyak dipuji. Ya, banyak disebut. Bukan dirinya nak tunjuk-tunjuk sebagai seorang terpuji. Walaupun beliau adalah yang lebih terpuji daripada semua makhluk yang terpuji. Faham tom? Jadi nama ini bila ia tidak baik diubah kepada yang baik. Nama ini bila disikapi dengan sombong oleh orang yang diberi nama tadi, maka emma dia akan berubah daripada sifat sombongnya atau berubah namanya kepada nama yang lain supaya tak tergelincir dengan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tom? Ada berkenaan dengan nama-nama yang dirubah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kita akan sampai kepada bab gelaran atau kuliah dan juga al-alqab. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Jam berapa sekarang? Gerak berbarakah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersama wal mutakallim fi adab al-alim wal mutahallim. Imam Qadir bin Jama'ah Al-Syafi'i nafa'ana Allah bihi wa ulum fi darani amin. Yang kelima, yang pertama, pemilihan sekolah. Hendaklah berusaha sedaya upaya memilih sekolah yang wakafnya pemiliknya merupakan seorang yang lebih mahir kepada wara' dan lebih jauh daripada bid'ah. Di mana dirinya mempunyai sangkaan yang kuat bahawa sekolah dan dana sekolah tersebut berada sumber yang halal dan peruntukan seperti wang yang seumpamanya untuk pelajar sekiranya ia menerimanya daripada harta yang halal, kerana tuntutan agar berwaspada dalam pilihan tempat tinggal sama sebagaimana tuntutan dalam pilihan makanan, pakaian dan lain-lain. Sekiranya seorang mampu menjauhkan dirinya daripada apa yang dibangunkan oleh pemerintah yang tidak diketahui keadaan mereka dalam pembinaan dan wakafnya, maka tindakan itu adalah lebih utama. Adapun seorang yang mengetahui keadaan pemerintah, maka manusia berpegang pada bukti dalam urusannya, sekalipun kesemua bantuan-bantuan mereka sedikit sekali bebas daripada kezaliman dan ketidakadilan. Yang kedua, kriteria guru di sekolah. Hendaklah seorang guru di sekolah tersebut mempunyai sifat kepimpinan dan keilmuan
kuat berpegang agama dan bijaksana, berkarisma diri dan mulia, pandai dan adil, mengasihi para pelajar yang mulia dan belas kasihan terhadap pelajar yang lemah, mendekati pelajar yang berusaha bersungguh-sungguh dan memotivasi pelajar yang aktif menuntut ilmu, mengasingkan pelajar yang suka bermain-main atau bergurau dan melayani pelajar yang suka mengkaji, berusaha bersungguh-sungguh untuk memperolehi manfaat dan konsisten dalam memberi manfaat. Sesungguhnya semua adab-adab ini telah kami kemukakan sebelum ini. Sekiranya guru mempunyai pembantu tersebut hendaklah daripada kalangan yang baik akhlaknya lagi berilmu dan kalangan yang berilmu lagi baik akhlaknya. Siapa yang tinggi dalam melayani akhlak para pelajar, berusaha bersungguh-sungguh untuk memberi manfaat kepada mereka dan mereka mendapat manfaat darinya, melaksanakan tugasannya supaya pelajar sebut dengan ilmu. Bagi guru yang tinggal di sekolah, sewajarnya tidak banyak keluar dan meninggalkan sekolah tanpa sebarang keperluan. Kekelapan melakukan perkara tersebut boleh menjatuhkan kehormatan dirinya pada pandangan orang ramai. Hendaklah guru melazimi solat secara berjemaah di sekolah agar para penghuni asrama dapat menjadikannya sebagai teladan dan menjadi rutin harian mereka di sekolah. Sewajarnya pada setiap hari guru duduk pada waktu tertentu bersama para pelajar yang mengulang kaji pengajiannya dan melakukan perbandingan bersamanya berdasarkan kitab-kitab mereka, membenturkan kesalahannya dan memastikan secara tepat segala kekeliruan. Bahasa-bahasa dan perbezaan cetakan buku pada sebahagian tempat dan salinan yang paling sahih agar ulang kaji tersebut menimbulkan keyakinan. Oleh itu, fikiran mereka tidak disia-siakan dan hati mereka juga tidak penat dengan keraguan tersebut. Sewajarnya pembantu guru di sekolah perlu mengutamakan mengutamakan para pelajar berbanding orang lain pada waktu kebiasaan atau waktu yang ditetapkan. Sekiranya mereka mengambil upah untuk mengajarnya, kerana itulah kewajipannya selama mana dia menjadi pembantu guru. Adapun selain daripada urusan pelajar yang merupakan tambahan sunat atau fardu kifayah, pembantu guru hendaklah 2. Melaporkan kepada guru atau penyedia tentang pelajar yang berpotensi untuk berjaya agar dapat dihulurkan bantuan tambahan dan melapangkan dadanya. 3. Menuntut pada pelajar agar membentangkan hafazan-hafazan mereka sekiranya hal tersebut tidak diwajibkan kepada orang lain. 4. Membuat ulang kaji pengajian tentang perkara yang mereka tidak fahami. Oleh sebab itulah mereka digelar sebagai pembantu. Apabila pembina sekolah meletakkan syarat untuk melakukan tinjauan terhadap hafazan pada setiap bulan atau pada setiap semester kepada keseluruhan pelajar, maka guru hendaklah mengurangkan kadar hafazan pelajar yang mempunyai kemahiran mengkaji, berfikir, ulang kaji dan diskusi. Kerana menekuni dan menumpukan pada tulisan yang sama bagi mengulangi hafazan akan menghilangkan fokus terhadap berfikir yang merupakan satu pencapaian dan kefahaman dalam menuntut ilmu. Adapun bagi para pelajar yang berada di peringkat permulaan dan peringkat akhir, mereka dituntut untuk menghafaz berdasarkan potensi diri dan kekuatan fikirannya. Sesungguhnya semua adab-adab guru bersama para pelajar telah kami kemukakan sebelum ini. Ada berbicara berkenaan dengan hal-hal adab pelajar di tempat belajar di madrasah. Kata yang pertama, memilih sekolah yang sesuai. Arif, syaghl berwah ya Arif. أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الوراء. Memilih madrasah. Memilih madrasah di sini baik memilih madrasah dari al-jaudah, the quality, baik guru atau quality syllabus. Dan juga memastikan yang pertama di sini disebutkan adalah madrasah yang kita belajar itu madrasah dibangun daripada sumber yang halal. Kalau diwakafkan oleh orang yang baik, orang yang wara, yang tak ada kepentingan dalam mewakafkan tanahnya atau bangunannya untuk madrasah. La mengharapkan kepujian, wala mengharapkan sanjungan. Lihada fasahhihin niyata qabla al-amali wa'ti biha magrunatan bil awwali. Perbetulkan niat di awal. La ilaha illallah. Hadza penting sekali. Syekh menyebutkan di sini tentang memilih madrasah bukan hanya sekedar namanya. Bukan hanya sekedar ini international school. Siapa yang mengajar? Apa silabusnya?
Faham dong? Memerhatikan kepada batin, makna yang ada di sebalik yang zahir itu penting sekali untuk memastikan barakah daripada kita belajar. Ramai daripada sekarang orang yang hanya fokus kepada zahir. Oh, ini internasional. Oh, ini ada link dengan sekolah di luar negara. Oh, ini ada begini. Oh, ini ada begitu. Syekh mengatakan di sini, ini madrasah siapa yang wakaf? Ini tanah wakafnya siapa yang wakaf? Katanya. Karena itu yang makna yang spiritual atau maknawi yang membawa berkat kepada yang belajar. Faham dong? Walihada katanya di sini setiap kamu mencari madrasah yang pewakafnya lebih wara adalah lebih afdal. Jika tidak, dipastikan tengok ke sekolah-sekolah yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu, oleh NGO ke, oleh mana-mana pihak ke, pihak berkuasa ke. Ada dipastikan sumber pembangunan itu bersumber yang halal. Bukan daripada ambil duit orang, rampas duit orang, atau daripada duit riba. Atau daripada duit riba. Walihada, kena berhati, bila bangun madrasah, jangan pakai duit riba. Kalau bangun madrasah jangan pakai duit riba, bangunan itu, tanahnya itu. Faham dong? Kalau yang lain tuh rongkang ke tuh apa? Faham dong? Selagi kita masih boleh mengusahakan yang halal, carilah yang halal. Karena pada yang halal barakah. Faham dong? Ada berkenaan dengan memastikan madrasah, memilih madrasah. Setelah itu barulah memastikan gurunya, silabusnya, dan sebagainya. Memerhatikan kepada tempat madrasah untuk menghantarkan anak belajar sama dengan kita memerhati pada makan dan minum kita. Sumbernya itu. Nah. La ilaha illallah. Setiap kali kita berjaga-jaga daripada sumber yang syubhah, apatah lagi yang haram, itu akan lebih menjaga kepada keberkatan madrasah. Faham dalam zaman kita sekarang ini, Allah. Banyak hal-hal yang syubhat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Khawatir daripada hasil yang syubhat itu akan berkesan kepada orang yang belajar. Khawatir tak ada barakah orang belajar kat situ. Kalau elektrik bayar daripada sumber yang syubhat oleh yang haram, bangunan dinding daripada sumber syubhat yang haram. Waliyadzubillah. Tamam, ada pertama. Yang kedua adalah guru memerhatikan dengan anak muridnya sehingga guru itu dihormati oleh anak muridnya. Guru kena membezakan mana murid yang pandai, mana yang tidak. Untuk diberi perhatian khusus kepada yang kurang pandai dan diberikan perhatian khusus yang berbeza dengan orang yang pandai. Jadi kena dipastikan di sini di dalam mengajar membezakan mana yang cerdik, mana yang cepat tangkap, mana yang tidak. Untuk masing-masing diberi perhatian yang berbeza sehingga yang pandai tidak terjejas karena guru hanya fokus kepada yang kurang pandai, atau yang kurang pandai akan terjejas kalau guru hanya fokus kepada yang pandai sahaja. Bila boleh diasingkan supaya yang pandai boleh tetap dia akan bertambah ilmunya dengan penyampaian guru tersebut. Kalau hadir yang tidak pandai juga, sudahlah dalam tajuk ini dia tak paham, nak tambah bab yang baru lagi tak paham. Kalau dia layan yang tak paham, yang paham tak bertambah ilmu pula. Maka dalam hal ini perlu ada layanan yang berbeza. Bukan dalam hal ini merendahkan kepada tidak pandai, tetapi masing-masing ada dia punya batasan yang dibeza-bezakan untuk guru bijak mengurus dan mengambil sikap yang berbeza satu dengan yang lain. Bila guru yang mengajar itu mudir ke, wala syekhul ma'had ke, melantik pembantu-pembantu dalam mengajar, maka guru-guru yang membantu mengajar hendaklah dia guru yang baik, yang mulia, yang saleh, yang sabar, boleh melayan kepada pelajar. Katanya bagi guru yang duduk dengan pelajar, mungkin guru yang membimbing, yang mengawas pada pelajar di madrasah, hendaklah tidak banyak keluar tanpa ada hal yang penting.
yakni dalam hal ini tidak keluar di sini hendaklah sentiasa bersama dengan pelajar, tapi bukan terus menyatu dengan pelajar tanpa ada batasan, sehingga pelajar tak hormat kepada orang itu, kepada guru yang ada di madrasah. Kecuali berada dalam hajat-hajat tertentu, barulah dia keluar. Jika guru itu selalu ada di luar saja, tak diurus madrasahnya, maka madrasah akan terjejas. Kalau guru sentiasa tidak dilihat oleh pelajar, maka pelajar pun akan memandang dengan pandangan yang tidak hormat. Sebab macam mana punya madrasah tapi tak pernah muncul di madrasah. Wah, dianjurkan juga guru yang tinggal di madrasah untuk sentiasa mengimamkan sholat. Untuk mengimamkan as-sholat. Nah, lihat tadi bihi ahluha, supaya anak-anak dapat mencontohi kepada guru tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam. Kita sambung pada pertemuan akan datang. الفاتحة على سيدنا محمد بن عبد الله وأهل بيته ينفعنا بما سمعنا وينفعنا بما علمنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا